السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه آمين. Maka telah berkata Ibn Hajar Al-Haythami, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat, aku akan terangkan kepadamu tentang ahli neraka, iaitu setiap orang yang berwatak kasar, bongkak dan sombong. Abu Daud meriwayatkan, tidak akan masuk syurga orang yang berwatak kasar dan angkuh. Ad-Dailami telah meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang bersikap sombong, angkuh dan bongkak. Al-Hakim meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak umatku akan terkena penyakit umat-umat terdahulu yang paling buruk, iaitu penyakit sombong, bermegahan, mendengki dalam urusan keduniaan, saling membenci dan saling iri hati hingga menjadi penderhaka, yang hingga melakukan penganiayaan antara satu sama lain. Dalam riwayat Imam Ahmad menerangkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bongkak dan keangkuhan masuk dalam keluarga unta, bersikap tenang dan hormat termasuk dalam keluarga kambing. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi membicarakan persoalan yang berkait dengan sombong, takabur, ujub, yang merupakan penyakit dalaman, penyakit hati. Dan penyakit hati ini suatu perkara yang sukar untuk diubati, kerana kesannya sungguh mendalam, tetapi tidak dirasai oleh pengidapnya. Ia berbeza dengan penyakit jasmani yang kesannya tidak mendalam, tapi kita cepat rasa. Kalau kita batuk, cepat-cepat kita cari obat, sebab kita rasa kehadirannya. Kalau kita pening kepala, kita tahu kita sakit, maka cepat-cepat kita jumpa doktor, pergi klinik, pergi hospital. Kalau sekiranya kita kencing manis, darah tinggi, semuanya kita tahu, kita dapat rasakan. Walaupun kesannya tidaklah mendalam, tetapi keprihatinan kita luar biasa. Tetapi penyakit hati kesannya cukup mendalam. Ia mempengaruhi hubungan kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan masyarakat, bahkan dengan agama kita. Malangnya kita tak sedar bahawa ia adalah penyakit seperti sombong, seperti takabur, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berlaku di akhir zaman umatku yang mana mereka akan berpegang dengan pandangan yang salah. Dipegang pada pandangan yang salah. Inna dhalika fi akhir hadhihi ummah, kata Nabi SAW, perkara ini akan berlaku kepada umat akhir zaman. Pendapat tadi, pandangan tadi jelas dan nyata salah, tetapi dia tetap mempertahankannya kerana sifat sombong. Tetap kata saya betul walau bagaimanapun. Dan semua perkara ini, saudara-saudara semua, memberi kesan pada hubungan dengan masyarakat, menimbulkan perbalahan dan permusuhan. Kerana itu Nabi SAW pernah menyebut, ala ukhbirukum bi ahli nar kullu utullin jawazin mustakbirin. Maukah aku beritahu kepada kamu siapa di penghuni neraka? Maka kata Nabi SAW, kullu utullin. Perkataan utullin ialah orang yang bersikap keras,
Dalam muamalah dengannya kita dapati dia jenis tegas tak bertempat, keras, kasar, payah nak senyum, payah nak bertolak ansur, payah nak toleransi dan sebagainya. Ini namanya kullu utul. Utul orang-orang yang sukar bila kita nak muamalah dengan dia, baik dia nama suami atau dia nama isteri, atau dia nama anak, atau dia nama ayah, atau dia nama pemimpin, sahabat. Payah nak kongsi, payah nak minta bantuan, payah nak minta dia toleransi sikit, payah. Ini utul. Ini sifat ahli neraka. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua ialah jawazin. Jawaz artinya orang yang hidup kat dunia kumpul harta tapi kedekut. Banyak masuk, sikit keluar. Masuk sikit keluar untuk dia keluarkan pada agama Allah Ta'ala. Untuk diri dia banyaklah, kereta dia, rumah dia. Untuk dia keluar pada jalan Allah terlalu sedikit. Ini namanya jawaz. Kerjanya ialah kumpul duit. Yang disebut oleh ulama yang berkait dengan hadis ini, muradif hadis ini, iaitu al-jamu'ul manu'. Kerjanya kumpul dunia kemudian kedekut dengan jawatannya, dengan asetnya, tapi kedekut. Dia cuma nak bangga je. Kerana orang kalau kumpul dunia lalu tak keluarkan, tak belanjakan, artinya dia nak berbangga, dia nak sombong. Dan akhir sekali kata Nabi SAW, mustakbir, yang sombong. Tiga puak ni, tiga golongan ni ahli neraka. Maka Nabi SAW menyebut kebiasaan yang sombong ni datang dari mana. Kata Nabi SAW, al-fakhru wal khuyala fi ahli al-ibil. Sifat bangga diri dan sombong itu daripada keluarga unta, dan terjemahan di sini bawah sekali. Tapi bukan maksud keluarga unta, artinya orang yang memiliki unta. Itu yang benarnya. Al-fakhru wal khuyala fi ahli al-ibil. Sifat sombong, bermegah-megah dan bangga itu kepada orang yang mempunyai unta. Maksud punya unta ialah kekayaan yang besar, kekayaan yang nampak jelas. Ya, seperti orang memiliki banyak unta. Pekerjaannya mendatangkan sifat sombong dalam diri dia. Yang terkenal dahulu, nak kenal orang sombong, tengok dia ni bela unta ke bela kambing. Kalau dia bela kambing, kata Nabi SAW, as-sakinatu wal waqar fi ahli al-ghanam. Kalau kamu nak tengok orang yang tenang, orang yang berpribadi mulia, orang yang berperwatak pemurah, mereka ni kebanyakannya penternak kambing. Baik saudara, di sini kita pernah sebut tentang beza orang yang ada kekayaan bersifat unta, yang ada unta dengan yang ada kambing. Di sini saya simpulkan cara mudah untuk saudara faham bahawa setiap profession kita, pekerjaan kita, dia boleh mengubah sikap kita. Sekiranya kita kerja yang nampak gah, nampak megah, kita lebih terdedah dengan sombong. Tapi kalau kita kerja yang rendah-rendah, mungkin kita tak sombong. Kerja kita apa? Pungut sampah, biasa orang tak sombong. Kerja kita apa ya? Orang-orang bawahan, buruh kasar, biasa kita tak sombong, biasanya. Maka yang ni okey, dia dapat teruskan hidup dalam keadaan agamanya kukuh dan kuat. Tapi orang yang sekiranya anak-anak saudara atau saudara terlibat dengan kerja-kerja yang ada kesombongan, maka berilah ilmu agama secukupnya. Sebelum saudara ajar anak-anak besar nanti nak jadi doktor pakar, nak jadi engineer, arkitek, ini semua jawatan sombong belaka. Beri dia agama. Dengan agama dia dapat tundukkan keegoan dia. Ataupun kadang-kala pekerjaan itu menjadikan kita sibuk. Orang bela unta ni dia lebih sibuk daripada orang bela kambing. Cukup sibuk. Kenapa? Unta ni kan orang nak sewa malam, nak guna malam, siang. Kambing ni orang nak guna masa nak makan je. Unta makan satu, kenderaan pun ya, nak berlomba pun ya. Berbanding kambing memang khas ternak untuk daging. Tak ada orang nak ternak untuk tunggang kambing, atau ternak kambing untuk dibanggakan. Orang tak akan banggakan kambing. Buat akikah, buat korban. Unta banyak kegunaan dia. Dia adalah kapal. Macam hari ni kita sebut orang yang ada kontena lah. Orang ada kapal kan sombong sikit. Dia terdedah dengan sombong. Kerana itu kalau anak-anak kita dah didik dia biar kerja golongan-golongan tertentu yang mungkin pekerjaannya mewariskan sifat sombong lebih mudah dan juga sibuk pada dunia dengan lebih mudah, maka beri dia agama secukupnya.
Sebelum dia jadi doktor pakar, beri dia agama. Tidak, dia beri alasan sibuk, passion banyak, tak sempat ke masjid, tak sempat itu, tak sempat ini. Dia akan beri alasan tu. Cuba tanya doktor-doktor. Tetapi bila dia ada agama, dia ada ruang untuk akhirat. Kalau tak ada agama, memang dia sibuk. Sehingga dia menganggap inilah kerja saya. Dia lupa dia dengan Allah. Dia lupa bahawa sesibuk mana pun manusia mesti ada masa dengan Allah. Hatta Nabi SAW manusia paling sibuk, tapi lihat masa Nabi SAW dengan Allah. Solat berjemaah tak pernah tinggal. Itu kekuatan Nabi SAW. Jadi kalau kita beri anak-anak kita, kita ajar dia cita-cita bekerja dengan pekerjaan yang boleh mendatangkan kesombongan lebih cepat, maka beri agama banyak-banyak. Biar walaupun dia jadi doktor, engineer, arkitek, korporat dan sebagainya, dia tawaduk. Sebab apa? Agama dia ada. Kan itu terjemahan di sini. Bila Nabi SAW menyatakan orang sombong ni banyak yang beli unta, orang tawaduk ni banyak yang beli kambing. Artinya melihat pada pekerjaan. Sebab zaman dulu tak adalah pekerjaan arkitek orang tak kenal, engineer tak ada, tak wujud. Maka dilihat seorang bekerja sama ada dia menjadi penternak kambing atau penternak lembu atau penternak unta. Maka pekerjaan mencorakkan kepribadiannya. Bukan bermakna semua yang gembala unta tu sombong, bukan, tapi lebih terdedah. Bukan bermakna semua yang ternak kambing tu baik, yang malang pun ramai, tetapi kebiasaannya. Jadi bila kita nak menjadikan diri kita berpegang dengan sesuatu urusan duniawi, maka lihat benda tu. Dengan sebab kita ada pangkat, maka sombong kita lebih cepat, maka agama kita lebih banyak. Kalau dengan sebab kita tak ada pangkat, sombong kita lambat, okey, tak apalah, bekal sikit-sikit. Walaupun kalau bekal banyak lagi baik, supaya ada pula perasaan syukur. Kadang-kadang sombongnya tak ada, tapi tak syukur pula, sebab jawatan kecil sangat. Tapi kita nak dua-dua sifat mulia ini. Tapi sombong jauh lebih bahaya. Bila seorang kena penyakit-penyakit ini, kerana ia penyakit umat dulu, bukan sekadar penyakit umat dulu, penyakit makhluk pertama, Iblis laknatullahi alaih. Dalam riwayat Muslim dan Nasa'i diterangkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak berkenan menyapa mereka pada hari kiamat. Tidak berkenan membersihkan mereka, yakni mengampunkan dosa. Tidak berkenan memerhatikan mereka, yakni merahmati mereka. Dan bagi mereka tersedia siksaan yang pedih, iaitu golongan tua yang berzina, penguasa yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Nasa'i Ibn Hibban meriwayatkan ada 4 orang yang dimurkai Allah: penjual yang suka bersumpah, orang miskin yang sombong, orang tua berzina, dan penguasa zalim. Dan riwayat Imam Bazzar diterangkan Nabi SAW bersabda, ada 3 manusia yang tidak boleh masuk syurga: orang yang tua berzina, pemimpin berdusta, dan orang miskin yang membanggakan dirinya kerana sombong. Artinya Imam Ibn Hajar menyebut hadis-hadis ini menggabungkan 3 kesalahan utama. Seorang yang tak sedar diri dengan dekatnya dirinya dengan kematian, itu orang tua. Lalu orang tua ni yang tak sedar diri bahawa dia nak mati esok lusa, dan Allah Ta'ala beri peluang keemasan, tiba-tiba dia masih terus menjamu syahwatnya dengan berzina. Maka orang ni Tuhan tak pandang dia akhirat kelak. Tuhan tak akan ampunkan dosanya. Maksudnya tidak akan ampun dosa bukan makna dia kafir, tidak. Ia menunjukkan dosa besar. Ia bagi menunjukkan betapa buruknya kelakuan tu. Dan masuk, yang dimaksudkan tidak masuk syurga ialah tidak masuk syurga secara ibtidaan, secara permulaan. Bakar dulu lepas habis dosa kamu, okey, baru kita kira balik. Kira balik tempat mana kamu dibakar terlebih dahulu. Secara ibtidaan tidak mungkin kamu masuk syurga. Kemudian Nabi SAW menyebut pemimpin yang menipu, sama ada dia menipu atau dia zalim. Sebab bila berada dalam kepimpinan, tak kiralah kepimpinan agama atau kepimpinan duniawi, kita ada orang bawah, kita ada pengikut, kita ada penyokong. Maka jangan kita terpedaya dengan penyokong yang ramai sehingga kita sanggup menipu, berbohong atau zalim bagi mengekalkan kuasa. Ini penyakit pemimpin. Sebab itu bila kita nak jadi pemimpin, hiasi dengan takwa. Dan doa kita, Allah Ta'ala ajar dalam Quran, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin orang bertakwa. Artinya saudara, kalau kita lihat pemimpin kita keliling dia semua orang tak bertakwa, bahaya, jangan ikut. Kita akan sama terlibat.
Walaupun kadang-kadang kita berbangga. So kita berbangga ke orang yang buat maksiat,